Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pondok Perdana Darul Naim. Mungkin ada yang kenal dan ada yang tak kenal. Hari ini kami bawakan khas kepada anda semua untuk kita bersama-sama dengan pengerusi Pondok Perdana iaitu Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi untuk bercerita dengan lebih lanjut. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Perdana ini adalah satu pertubuhan yang berhasrat untuk memperbaharui dan mengukuhkan kedudukan sekolah pondok ataupun pengajian pondok di seluruh Malaysia. Caranya ialah kita ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, kita menubuhkan sebuah institusi pengajian tinggi pondok yang menjadi tempat di mana orang-orang pondok boleh pergi belajar. Di situ, sesudah habis di pondok mereka itu, boleh pergi belajar di situ. Dan yang keduanya ialah kita mengadakan jaringan untuk membantu pondok-pondok sedia ada di seluruh negara dengan memperkenalkan kurikulum baru dan cara pentadbir, dan oleh kerana itu kita akan menubuhkan majlis syuyukh. Jadi ahli-ahli pondok yang kanan akan menjadi penasihat kepada Pondok Perdana bagaimana menyelesaikan masalah pondok-pondok di seluruh negara, dan kita ada juga badan penaziran untuk bagaimana kurikulum yang telah disesuaikan itu dinazirkan supaya kita ada satu rangkaian. Jadi akhirnya pondok-pondok di seluruh negara ini dia akan jadi macam ITM dahulu. Apabila kolej-kolej kecil, kolej mara kecil ini disatukan masuk dalam ITM yang besar, maka rekod ITM itu perlu kita hormati. Adapun Pondok Perdana Darul Naim ini ialah satu contoh yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Ini adalah model kita yang pertama tadi. Model sebuah pengajian tinggi pondok yang pertama sekali yang boleh kita kemukakan kepada komuniti pondok bagaimana kita boleh menyambung pelajaran kita di sana. Dan sekarang ini Pondok Perdana Darul Naim ini terletak di Bukit Bunga, iaitu dalam satu kampus yang kalau anda melihat gambar kampus ini merupakan sebuah kampus yang agak baiklah juga, yang boleh menampung ramai, dan ada dewan, dan bukan merupakan pondok tradisional yang kita kenal di kampung-kampung, tetapi sebuah pusat pengajian tinggi, tetapi pengajiannya berasaskan kepada talaqi dan berasaskan kepada kitab-kitab turas. Ini yang kita ada di Bukit Bunga sekarang. Yang menubuhkan pondok ini ialah kami adalah terdiri daripada orang yang ada pengalaman belajar di pondok. Saya sendiri lahir di pondok Majidiyah Kayu Rendang dan berada di situ sampai umur 13 tahun, barulah dihantar belajar di sekolah. Jadi jiwa pondok itu ada. Begitu juga Profesor Mashkuri lahir di pondok ayah dia di Ketereh, maka sampai dia jadi Profesor Emeritus sekarang ini pun dalam bidang-bidang yang berbeza. Kita ada Tan Sri Zulkarnain Awang, kita ada yang Tan Sri Zulkarnain ini seorang bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Kita ada Profesor Emeritus Zakaria Stapa, juga orang yang lama memimpin pengajian Islam di UKM. Jadi kita bergabung tenaga, memikirkan bagaimana kita nak membela pondok-pondok kita yang ada di seluruh negara ini yang diibaratkan sebagai satu komuniti yang tidak bernasib baik. Al-mutasaqitun, orang yang terbiar dalam pergerakan negara yang seterusnya. Kita nak balikkan pondok-pondok ini kepada mainstream, kepada atau stream perdana dalam masyarakat kita, dan tak nak jadi lagi orang-orang yang tertinggal. Tapi malangnya setengah orang pondok kita berpendapat kita nak seperti ini, kekal seperti ini seada-adanya kerana kita mau kekalkan identiti. Sebenarnya kami
akan memajukan pondok-pondok ini dengan identiti yang ada. Kemudian pondok ini tujuannya sebagaimana dikatakan tadi, program dalam pondok ini kita bahagi dua. Satu, program yang bersifat pondok tradisional. Kita belajar apa saja kitab yang dipelajari di pondok secara yang sama dilakukan di pondok, iaitu talaqi dan menggunakan kitab-kitab turas seperti yang digunakan di pondok-pondok. Tetapi di samping itu, kita akan mengajar juga ilmu-ilmu moden yang berasaskan kepada penulisan-penulisan Islam. Misalnya kita akan belajar sejarah Islam daripada kitab-kitab yang turas juga. Kita belajar Ibn Khaldun, kita belajar Al-Ghazali, supaya perkembangan minda kita tentang tamadun itu lebih baik daripada yang dulu. Malah kita menekan juga kemahiran bahasa Arab dan kemahiran bahasa Inggeris, supaya ahli-ahli yang keluar daripada pondok nanti boleh setanding sama ada dengan mereka yang balik daripada barat atau mereka yang balik daripada timur. Yang contoh kita sekarang ini ialah apa yang di Turki sekarang itu. Jadi istimewa pondok ini ialah ia mengekalkan sifat yang lama dengan ditambah dengan pemodenan, dengan sifat-sifat yang baru, dan diletak di fi butaqatin wahidatin, dalam satu wadah yang sama. Bukan kata ini yang moden, ini yang klasik, tak. Diletakkan sama untuk melahirkan manusia yang kita katakan yang boleh menguasai moden, yang boleh menguasai klasik. Di samping itu, kita juga akan mengajar kemahiran-kemahiran hidup. Misalnya, kalau bagi mereka yang keluar tak nak jadi imam, tak nak jadi memegang jawatan-jawatan agama dan sebagainya, mereka itu boleh bekerja sendiri. Jadi perjalanan pelajar di sepanjang belajar di sini, mereka itu akan berada dalam kampus bagaimana juga pelajar-pelajar pondok berada dalam pondok itu. Dan pondok Perdana Darul Naim ini dengan dijeli ini merupakan satu, dulu orang kenal sebagai pondok moden, tapi sekarang ini kita telah tukar kepada pondok perdana dan merupakan satu pusat pengajian tinggi pondok yang pertama sekali. Dan kalau sekiranya berlaku satu perkembangan yang baik, sebenarnya sekarang ini kita sedang berunding dengan kerajaan. Kalau sekiranya kerajaan itu boleh menerima konsep kita, maknanya walaupun kita mendapat kemudahan kerajaan, tetapi kita masih lagi mengekalkan identiti kita, maka kita akan join apa yang kerajaan katakan. Tetapi kalau kerajaan kata kena ubah identiti sepenuhnya, maka kita akan kekal sebagai satu pusat pengajian tinggi private yang merupakan kemuncak kepada pondok-pondok yang ada, sebagaimana pada suatu waktu di Kelantan ada Nilampuri yang menjadi puncak kepada perkembangan sekolah-sekolah agama di seluruh negeri pada waktu itu, malah bukan saja untuk Kelantan, tapi seluruh Malaysia dan kemudiannya di seluruh Asia Tenggara, dan ada juga pelajar-pelajar Eropah yang datang untuk menjadi pelajar di situ. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana? Dah tahu kan apa program pengajian yang ditawarkan di sini? Bagaimana kaedah pembelajarannya dan siapa memiliki Pondok Perdana Darul Naim ini? Okey, seterusnya kami akan bawa anda untuk melihat fasiliti-fasiliti dan kemudahan yang disediakan di Pondok Perdana Darul Naim ini. Jom.
Menarik tak Pondok Perdana Darul Naim ini? Banyak kan fasiliti yang disediakan? Ya, di kesempatan ini kami ingin memaklumkan kepada tuan-puan, remaja-remaja di luar sana, pihak Pondok Perdana Darul Naim sedang membuat pengambilan pelajar bagi tahun 2021. Untuk maklumat lanjut, bolehlah rujuk poster yang sedang ditayangkan. Apa program pengajian yang ditawarkan, apa syarat-syarat kemasukan dan yuran pengajian ada ataupun tidak. Dan jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung dengan pengerusi Pondok Perdana iaitu Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi melalui nombor telefon yang tertera di bawah. Dan sekiranya berminat, bolehlah scan QR code yang disertakan untuk mendaftar. Akhir sekali, kami ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton video ini sehingga ke akhirnya. Dan pihak kami memohon maaf jika ada sebarang salah dan silap di sepanjang video ini. Sekian, Assalamualaikum.